Tuan-tuan, perempuan yang dirahmati Allah, saya nak terus kepada Datuk Seri Mahdi. Datuk Seri, Alhamdulillah, bila saya kaji, saya baca sejarah Datuk Seri ni, pada umur 21 tahun telah menjadi jutawan dan merupakan salah seorang ejen, top ejen TOT. Tu buat nombor kereta dia T707 TOT CIMB. Sebab bila saya kenal Datuk Seri, orang yang jenis kuat bekerja, siang malam bekerja untuk dapatkan apa yang dia nak. Sebab asalnya dia adalah orang susah. Dia tunjuk saya dekat Pening rumah dia tu, rumah teres, rumah flat, ramai-ramai orang duduk. Dia kata, "Ustaz, ni tempat saya duduk, Ustaz." Dia dengan seorang kawan, sahabat kami juga, Datuk Aswan, atau orang hebat pelita. Jadi Datuk, sekarang ni ramai anak orang Islam kita ni dia down akibat PKP. Bisnes tak berapa nak menjadi, kerja tak dapat, minta habis borang dah, habis resume. Dia kawan kata pergi photostat resume tak dapat. Jadi mungkin Datuk Seri boleh bagi nasihat kepada anak-anak muda yang ramai ni. Saya tengok hampir 70% orang muda. Apa yang perlu mereka lakukan untuk kita jangan patah semangat? Silakan Datuk. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So pertama kali terima kasih saya diberi peluang untuk berucap selepas isyak. Masya Allah. So macam satu universiti, student dengan lecturer. Macam itulah perasaan saya sekarang ni. Tengok ni semua tok guru saya ni semua. Ustaz Izzahar, Ustaz Aslin. So saya rasa sangat kecil di sini. Betul tak melawak. Rasa sangat macam tak layak untuk cakap. Tapi kita hanya berkongsi lah. So topik hari ni memang sangat menarik lah. Mana-mana rancak berpahala, Masya Allah. So soalan tentang anak muda. First of all saya nak tengok siapa anak muda kat sini. Berapa orang anak muda? Angkat tangan. Jangan malu. Anak muda ni bawah 40. Nampak macam semua anak muda ni. Tiba-tiba Ustaz makan. Okey, ramai anak muda kat sini walaupun rambut pun dah putih, Masya Allah. Masih muda tak apalah, boleh lah. So macam Ustaz tadi katakan, Ustaz daripada Syria. Ustaz, waktu kat Syria dulu dia guna currency apa Ustaz? Lira Syria. Dekat Pakistan guna currency apa? Rupees. Dekat Malaysia kita guna currency apa? Ringgit. Dekat Amerika dolar. So maksudnya setiap country kita guna different currency. Tahu tak currency dekat akhirat? Apakah currency dekat akhirat? Dekat akhirat pun kita kena ada currency tau. Apakah currency dia? Pahala. Jawapan dia pahala. So that's why kita perlukan pahala. First, sebelum kita masuk ke topik yang kita hurai banyak pasal pahala, kita kena tahu kita perlukan pahala. Sebab apa kita perlukan pahala? Sebab kita akan ke akhirat. Siapa yang rasa dia memang tak akan ke akhirat? Tak kan? Semua confirm ke pergi. So kalau kita nak pergi satu tempat, kita nak tukar currency. Sekarang kalau kita nak pergi akhirat, berapa currency kita ada? Contoh pergi dekat Syria 12 tahun, berapa dah guna dah total? Lebih kurang lah, convert in RM berapa? Dalam 100,000 RM. So kita tahu kalau nak pergi 12 tahun kat Syria, macam ni kita tukar siap-siap. Kat Pakistan berapa tahun Ustaz kat Pakistan? 7 tahun. Total guna berapa? 45,000 ringgit. Belanja murah. So kita tahu kita nak pergi lebih kurang 7 tahun, belanja macam ni, kita tukar lebih kurang. Sekarang ni kita akan pergi ke akhirat. Berapa lama kita akan duduk ke akhirat? Ulama bagi tahu manusia tak faham apa maksud selama-lamanya. Kita akan ada dekat akhirat abadan. Manusia tak faham. Kalau manusia faham, tak ada orang akan buat dosa. Kalau manusia faham. So maksudnya kita tak faham apa maksud abadan. So pasal itulah kita kena ada dunia ni, kita kena cari pahala sebanyak mungkin. Yang macam Ustaz Aslin dia beritahu, pahala ni sebenarnya senang dapat. Tahu tak, pahala ni sebenarnya free untuk dapat. Contoh, kita nak buat dosa, minta maaf kita isap rokok. Fatwa kebangsaan dah beritahu rokok adalah haram. Rokok kena guna duit tak nak beli? Guna. Nak na'udzubillah minum arak, kena guna duit tak nak beli? Kena guna duit tak? Kan dapat free?
Kena guna duit tu tak? Nak buat benda-benda jahat ni sebenarnya, nak mencuri pun kena ada effort, kena pergi merompak, kena ada risiko yang sangat tinggi. Macam-macam benda dosa memerlukan wang ringgit. Tapi pahala sebenarnya banyak yang tidak menggunakan wang ringgit. Pahala free. Saya tengok topik mana-mana rancak berpahala. So hari ni kita nak maksimumkan pahala sebab kita akan ada abadan di akhirat nanti. So untuk orang muda yang mana Allah uji macam Ustaz Izzah tanya tadi, untuk anak muda yang telah terkesan selama lebih kurang 2 tahun. Sekarang pun tadi Ustaz Asli kata sekarang topik apa, kes hari ni dah lebih kurang 10,000 lebih. So na'udzubillah, kemungkinan boleh jadi PKP balik. Ya, kemungkinan kita tak tahu. Hari ni 10,000 lebih. 10,000 lebih tau. Kemungkinan boleh jadi PKP balik. So kalaulah orang yang tak ready, okeylah PKP 1 kena uji, kita terkesan, kita memang kena itu ini, PKP 2 pun mai, kita terkesan lagi. Now kalau mai lagi sekali, kalau kita tak ready, macam mana tu? Kita dah kena ready sekarang ni. Surah Al-Baqarah ayat 155, Allah sebut Allah akan uji manusia melalui 5 benda, 5 perkara. 1, sedikit ketakutan. Ya. Kemudian sedikit kelaparan, kehilangan harta, kehilangan jiwa, kehilangan hasil tanaman ataupun karier lah. Ramai orang yang kehilangan karier, kehilangan perniagaan, kehilangan pekerjaan, kurangnya dapat gaji kurang and so on. So tapi ada sambungan dia, wabashshirus sabirin. Maksudnya apa? Berilah berita gembira untuk orang yang sabar. So adakah kita sabar menghadapi PKP? Adakah kita sabar selama 2 tahun tu? Kita sabar betul-betul untuk melalui semua benda tu. Ingatlah, la yukallifullahu nafsan illa us'aha. Allah tak akan uji hamba dia lebih daripada apa yang dia mampu. Ustaz Asli beritahu pasal satu orang yang kehilangan 8 orang anak, seorang isteri. Mungkin kalau Allah uji kita, na'udzubillah, kita tak mampu, mungkin kita akan bunuh diri. Tapi Allah tahu siapa yang Allah mampu nak uji, Allah uji orang tu. So kita semua kat sini kita terkesan. Ramai orang yang terkesan, ada yang terkesan, ada yang tak terkesan. Tapi Allah bagi tu memang cukup-cukup ya. Memang okey. Allah tahu okey, dia ni macam ni. Dia ni macam ni. So bila kita terkesan, kita kena sabar dan ubahlah. So come back to the soalan. Macam mana nak bangun? Bila 2 tahun kita dah terkesan, sekarang time untuk kita bangun. Saya selalu bagi example, macam Syamil Zaujah, selalu dia bagi example, buat tenis dengan telur anda. Telur anda? Telur tu bahasa Pakistan, anda. Apa? Oh, okey. Telur bukan telur anda. So telur dengan bola tenis. Telur kalau jatuh apa berlaku? Pecah, betul tak? Tapi kalau bola tenis kalau jatuh apa berlaku? Dia naik balik. Dia akan lantun balik, betul tak? Lantun and higher lagi. So kalau kita ambil bola tenis, kita baling, dia akan naik lagi tinggi. Manusia yang jatuh, kalau dia ikut telur, dia akan habis. Oh, aku tak boleh lah, aku teruk. Macam Ustaz Asli katakan, ramai orang cakap benda negatif. Celakalah dia ni naik kereta apa? Kereta pinjam lah, kereta curi. Kalau perempuan keluar ni mesti ada sugar daddy. Aku tahu. Tiba-tiba, tahu tak, kalau kita cakap benda tu dalam minda kita, badan pun akan rasa negatif. Percaya tak benda tu? Sebab apa? Badan minda dengan badan join, dia bergabung. Kalau tak percaya, tengok kawan kiri kanan, join ke tak join? Join tak? Kalau tak join, tukar tempat. Something wrong. So meaning, kalau kita cakap pada minda, badan pun akan bergerak juga. So kalau kita cakap benda negatif, itu akan berlaku. So bila kita terkesan, jangan jadi macam telur. So kita kena jadi macam apa? Bola tenis. Meaning kalau jatuh, kita kena lantun balik higher. Saya pergi makan dekat Day Maju last 2 weeks. 2 minggu sudah pergi makan kat Day Maju Penang. Siapa pernah pergi Day Maju Penang? Siapa pernah pergi? Ramai tak pernah pergi ya? Okey. Bukan nak promote, tu bukan kedai saya, tak faham. Saja nak kongsi. So memang sempoi lah kedai tu. So pergi makan kat sana, saya tanya macam mana PKP? PKP memang terkesan. Sekarang macam mana? Sekarang double tau. Dulu orang beratuk dekat sejam lebih. Sekarang dulu ada beratuk line, satu line lah, kadang L. Sekarang S.
stok dia S tau, untuk nak makan nasi kandang saja. Punya double. So asbab-asbab dia orang ni buat apa? Macam Ustaz Asli beritahu, Ustaz Izzah beritahu, banyakkan sedekah. Benda yang kita bagi ni sebenarnya kita tak nampak. Saya ada seorang kawan nama dia Syafiq. Dia punya business last year doing very well, Masya Allah. So saya tanya apa dia punya tips. Dia kata setiap bulan, bukan setiap tahun, setiap bulan aku sedekah RM25,000. Setiap bulan sedekah RM25,000. Sebab apa? Dia tahu, dia yakin ya Allah akan balas balik dengan banyak lagi. And this year 2022, every month dia confirm insya-Allah dia nak sedekah RM800,000 sebulan. Saya akan bagi dia benda ni sekali. Sebulan tau. Pastikan dapat di 800,000 dah. Ni benda betul ni. 800,000 sebulan, bukan setahun. Semua nak bagi dah. Sabar-sabar Ustaz. So dia punya yakinnya Allah akan bagi rezeki sangat, Masya Allah. Saya buat kongsi dekat masjid Surah Rimbayu. Nak collect duit lah. Nak collect duit untuk buat masjid. Awal tahun lalu dah salah saya. Awal tahun lalu waktu PKP macam, waktu buka sekejap buat sharing kat situ. Lepas kami ceramah tu, satu Tan Sri ni dia derma RM1 juta. Stop terus, tapi aku tiada duit dah. Ni kisah benar tau. Dekat Bandar Rimbayu. Sekarang dia tengah buat masjid kat Bandar Rimbayu. RM1 juta dia bagi. So tanya tau, Tan Sri, macam mana you can boleh bagi macam ni macam senang? Saya yakin sebenarnya sedekah lah yang menyebabkan saya jadi macam ni. Sedekah lah asbab saya dapat harta yang Alhamdulillah yang Allah bagi yang sangat mencurah-curah. Macam Ustaz cakap tadi tu betul. Saya punya Auf MBZ, bukan nak promote saja, nak kongsi. Auf MBZ company saya, last year saya punya sales highest in history. Dalam sejarah saya dah buat bisnes 18 tahun. Paling highest 2014, 190 juta. Tapi last year waktu PKP, waktu pandemik, waktu orang itu ini ekonomi tak menentu bla bla, 500 lebih juta. Alhamdulillah. So nak beritahu sebenarnya asbab dia daripada benda-benda macam ni lah. Bila jadi benda tu, kita kena accept dulu. Ramai orang jadi PKP dia tak terima. Dia kata Allah teruklah, apalah, Allah uji aku macam ni, apa aku solat dekat masjid pucuk, aku buat itu ini, tapi siapa aku kena macam ni. Dia mudah, dia tak redha. Dalam arti kata lain, dia tak redha apa yang Allah bagi, dia tak sabar dengan ujian yang Allah SWT bagi. So bila jadi macam tu, kami bila berlaku macam tu, saya kumpul saya punya team. Okay, mai orang-orang muda, ramai saya punya team orang muda. So soalan ni kena lah dengan orang muda. Bila kena macam tu, first kita kena accept, kita kena terima dulu. Bila tak terima, apa saja benda masuk, kita close mind, kita tutup minda kita. So first kena accept. Okay, PKP berlaku, aku kena accept. Satu. Second, ubah strategi. Dulu kita offline buat berniaga. Siapa buat berniaga? Contoh, ada berniaga apa? Berniaga apa-apa kah? Siapa berniaga apa-apa? Tak berniaga apa? Buat apa? Bisnes apa? Semua tak bisnes. Semua ahli masjid 24 hours. Masya Allah. So whatever business yang kita buat, especially orang muda, bila kena je pandemik ni, kita kena ubah strategi. Dulu buat offline, sekarang kita kena buat online. Dulu kita jumpa face to face, sekarang buat Zoom, buat Google Meet ke streaming ke apa benda lah. Dulu tak aktif Instagram ke Facebook ke Twitter ke apa benda, sekarang kena aktif. Online is the best business. Online ni macam ATM machine. Saya beritahu kat tim saya, online adalah ATM machine. Tadi waktu on the way datang seorang daripada KB dia close big case, dia close sales yang besar. Saya tanya, macam mana dia buat? Oh, daripada IG saja dia close. Saya DM dia, lepas tu dia call saya explain, close big case. So kalau let's say dia tak ada IG, Instagram, so memang tak dapat access tu, sebab benda tu tak ada lah. So Allah nak bagi bila kita tukar strategi. First ingat accept benda tu, terima, redha, sabar, lepas tu ubah strategi. Bukan terima, okay tunggulah lepas PKP. Lepas PKP berapa lama? Kalau daripada 18 Mac 2020 kita tunggu sampai sekarang gagal 2 tahun dah tau. So tak habis tunggu, kita kena move, kita kena ubah. So untuk orang muda, saya sarankan inilah masa untuk betul-betul jadi yang terbaik. Dia kalau nak bekerja ni kan, jangan fokus jadi jutawan.
Jangan fokus jadi jutawan. Money ni bagi saya satu tool, satu alat, satu alat yang memang insya-Allah akan datang. Dia buat je yang terbaik, bantu orang, niat kerana Allah. Kalau niat kerana Allah, setiap saat kita buat dah pahala dah. Mana-mana rancak berpahala. Buat kerana Allah. Innamal a'malu bin niat. So kita buat kerana Allah, dapat pahala. Senang. Kita ikut sunnah Nabi. Contoh, kita makan cara Nabi, masuk tandas cara Nabi, datang masjid, masuk kaki kanan, ikut niat, ikut Nabi, pahala dah. Macam tu Ustaz Asli kata, sebenarnya kita macam tak logik ada dosa. Tak logik ada dosa tau. Memang pahala semua. Terengganu sikit. Sebab Zaujah Terengganu kan. So memang kita boleh dapat pahala yang sangat maksimum, bergantung pada kita. Nak ke tak nak ke, tu je pun. So untuk orang muda, saya sangat sarankan, Allah dah beritahu dalam surah Baqarah ayat 155, memang akan diuji. Sabar, accept benda tu, and then ubah strategi accordingly. And of course, macam Ustaz kata, sedekah ni satu benda yang sangat Masya Allah lah. Saya nak kongsi benda ni. Saya nak bagi satu hadiah lah, macam hadiah. Semoga Allah SWT jaga keikhlasan. Saya tak boleh cerita kat seorang siapa-siapa pun. Isteri saya pun tak tahu, Ustaz Izzah pun tak tahu benda ni. Waktu saya kecil tu, saya ingat saya ada tabung. Kita kan simpan tabung kecil-kecil, ada tabung kan, tabung haji punya style lah, ayam lah, apa benda lah. Saya ingat setiap kali tabung tu penuh, apa yang saya buat dengan tok saya rapat dengan tok nenek saya rapat gila-gila. Mak saya kurang rapat, tapi tok saya sangat rapat dulu waktu kecil. So saya akan pecahkan tabung tu, saya akan ambil semua duit, saya akan bagi kat surau. Wallahualam, mungkin asbab daripada tu Allah sayang, Allah redha, Allah bagi apa yang Allah bagi sekarang. Alhamdulillah. So saya nak kongsi ni bukan nak beritahu sebenarnya apa-apa, cuma nak beritahu sebenarnya sedekah ni dia macam magic tau. Macam magic. Memang macam tak boleh masuk akal. Ustaz kata tadi, sedekah hilangnya sakit, sedekah kurangnya sakit. Macam apa sedekah bagi duit? Macam mana hilangnya sakit? Apa connection dia? Macam tak nampak connection. Tu saya kata magic. Buat baru nampak. The more you give, macam saya kata dah, the more you get. Sebanyak mana kita yakin kita nak bagi sedekah tu. Allah SWT sebut dalam surah Baqarah ayat 261, kalau kita bagi sedekah, perumpamaan dia RM1, kita akan dapat minimum berapa? Minimum berapa? 700 kan? Surah Baqarah ayat 261. RM1 bersamaan dengan RM700. Itu minimum tau. Dan ada penambahan dia, aku akan bagi lebih kepada yang aku inginkan. So RM1 tu tak semestinya 700. Allah boleh bayar balik 1 juta. RM1 ya. Tapi lepas ni jangan semua letak RM1 ya. Sama lu, letak lebih. Kalau nak lebih, letak lebih. Itu je pun. Kalau kita bagi lagi banyak, memang benda yang kadang-kadang tak sangka tau. Saya ada ramai team member, saya kongsi dengan team member saya, macam mana you can close. Oh, saya tak tahu lah, saya buat satu benda yang baik, saya bagi sedekah, lepas tu ada orang call, customer call, family member baru meninggal, ada ditinggalkan harta lebih kurang 3 juta. Ni kisah benar, 3 juta ada, tak tahu nak buat apa, boleh tolong tak manage, boleh tolong tak bagi tahu apa yang saya nak buat dengan 3 juta. So yang tu sale lah tu. So dia pergi tolong apa patut, bagi tahu dia punya needs apa, dia akan buat sikit-sikit, bang, dapat dah pun. So dapat komisen yang besar. Alhamdulillah. So nak beritahu, dia tak expect orang tu. Siapa yang gerakkan orang tu call dia? Kalau tak Allah. Siapa yang gerakkan dia jumpa orang tu? Kalau tak Allah. Siapa yang permudahkan sale? Kalau tak Allah. So kita yakin benda tu, kita buat, insya-Allah kita akan berjaya di dunia, berjaya di akhirat. Wallahu a'lam bishawab.